Ini ceritanya tadi, dia tak dengung kata, dia tak kepala kerana ada sabda tahta. Bukan kerana dia tahu hukum yang tu tu. Ya, ini contoh ya, jangan tuan orang salah. Jadi banyak wajib kita abaikan. Tiba-tiba orang Melayu dia melopong dengan Gusti, dia melopong dengan bola, tu yang Ustaz jadi risau. Kalau benda-benda fardu ain ni dah settle, semua dah settle dah. Lepas tu Allah Ustaz, kami penat Ustaz, nak rehat-rehatkan otak sikit, nak tenang-tenangkan sikit. Kami menonton lah, dah kami orang faham, kami suka faham. Tak apa. Masalah dia banyak fardu ain ni yang masih kita letak dalam sungai, belum kita keluarkan lagi. Kat situ nanti sangkut. Boleh bila Kak lepas ni balik rumah, abang-abang ni bawa watan bakal lah ni. Jadi itulah tadi tentang suasana dia membaca kitab amalan. Apa kitab ni? Tak ada satu benda yang aku buat dulu habis dikiranya. Gitu. Itu yang kita takut. Itu yang saya bersyukur tu. Ya Allah, terima kasihlah kau jadi aku ni Ustaz Asnan. Macam tu yang kalau datang kat surau-surau, orang bagi satu hadiah tu pun nak servis kereta pun tak cukup. Orang lain datang sekali dapat 1,500, orang lain datang sekali dapat 2,500. Syukur, alhamdulillah. Tapi datang juga. Jadi nak cari duit ke nak bimbing Al-Quran tu? Nak bimbing Al-Quran, muka-muka amal soleh lah. Tapi ada juga orang kesian Ustaz, ambil lah ni Ustaz, ambil lah 40,000 ni, simpan dalam akaun untuk isi minyak kereta. Ada juga orang buat macam tu. Saya kata tak boleh. Ni 40,000 ni sebagai apa? Sedekah kat Ustaz. Jangan gaji Ustaz Profesor Madia. Kalau miskin pun boleh sedekah. Dia ambil, dia cek lah. Tak jadi dia bagi. Tak elok terima dia orang ni. Guna duit sendiri dapat pahala. Baik, tuan-tuan, terus lagi. Itulah. Dan itu buka balik surah Isra tadi. Itu suasana orang membaca kitab. Bila Allah perintah Iqra kita baca. Ini dia akidah, tuan-tuan. Akidah yang kita garap melalui ayat Al-Quran. Berbeza dengan akidah yang kita belajar melalui kitab-kitab akidah. Dibincangkan tanjizi qadim, tanjizi hadis, ta'alluq qadim, ta'alluq hadis, arad, zat. Tuan-tuan belajar pun jadi apa? Berasap je kepala. Taklah salah benda tu. Itu ilmu. Dia ilmu kalam kan, ilmu falsafah kan. Tak nak belajarlah. Tapi sahabat-sahabat dulu baik melalui tengok ayat ni. Iqra kita bakar, menggigil tubuh dia. Memikirkan apa hari malam dia dah buat, apa hari siang dia dah buat. Lalu datang si fulan ni mengadu pada Rasulullah SAW, wahai Rasul, binasaku, nerakaku. Bila baca ayat Iqra kita bakar ni, Rasul tanya, kenapa pula kau kata binasa celaka ni? Dia kata, aku telah mendatangi isteriku daripada belakang. Sebab membaca ayat. Jadi Rasul kata dari belakang ni maksudnya dubur ke faraj. Dia kata daripada faraj, tetapi daripada belakang. Lalu Rasul kata, nisa hukum turun ayat, nisa hukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kerisauan sahabat bila berdepan dengan ayat-ayat yang memerintahkan Iqra kita bakar, sampai mengadu hal pribadi dengan isteri dia. Tak malu-malu, punya takut neraka, takut membaca kitab amalan nanti dosa yang ada. Tiba-tiba kita dengan suasana lalai 23 jam, 1 jam dia ingat, rasa sejahtera je dengan ayat-ayat macam ni. Jadi hati kita berkilat atau hitam? Jawab sendiri-sendiri. Dia kalau tuan-tuan dengar rakaman langsung Syekh Jibril, rakaman langsung Manshawi
yang langsung, yang live kalau sampai ayat macam ni berapa kali diulang? Pergi cari tape-tape tu yang live, yang siaran langsung tarawih tu, yang dirakam tu, sampai ayat macam ni berapa kali diulang? 7 kali tu. Yang kita jadi makmum ni Melayu ni sebab duk ngantuk, kenyang makan tadi, buka puasa tadi tak perasan, kali ketiga tak perasan, kali keempat tak perasan, kali ketujuh tu pun perasan, bolehlah nangis-nangis sikit. Haram tu dah menangis habis dah. Kan kalau ustaz solat ke atas bumbung Masjidil Haram tu, pakcik-pakcik kiri kanan ni menangis habis. Bila habis solat, ustaz tanya pakcik nangis tadi sebab apa? Dah semua Arab tu nangis. Bukan sebab dia faham pun. Itulah orang Melayu kan. Sebab tu ESTU tu dia berjaya sebab seorang dia upah seorang tu untuk mula nangis. Menangislah semua. Jom kita faham Quran. Iqra' kitabaka. Lalu Allah kata betul-betul, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kafa tu maksudnya enough. Cukuplah, memadailah. Memadailah. Binafsika, diri engkau. Al-yawma, hari ini, hari diperintah baca kitab itu, 'alaika, terhadap diri engkau, hasiba, sebagai auditor. Hasiba tu auditor, bukan perhitungan sebagai hasibat maksudnya, sebagai penghitung. Tak perlu Allah yang hitung apa yang kamu buat, tak perlu malaikat yang hitung apa yang kamu buat, kamu yang menghitung satu persatu. Kat sinilah datangnya hadis Rasulullah SAW, yalqir rajulu kitabahu fayanzuru ila sayyiatihi kullama marra bi sayyiatin taghayyara launuhu. Akan menemuilah setiap orang itu akan kitabnya, lalu dia pun teruslah, bila diperintahkan Iqra' ni, maka dia terus tengok senarai dosanya. Setiap kali dilalu satu dosa yang dibuat kat dunia dulu, adalah senarai itu berubah mukanya. Berubah menjadi apa tuan-tuan? Menjadi kelabu. Itu maksudnya wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Muka-muka pada hari membaca kitab nanti umpama ditempel debu. Kalau banyak sangat dosanya, tarhaquha qatara, ditempel pula dengan minyak tar, jadi hitam legam. Sekalipun kat dunia mukanya putih melepak. Habis dosanya dibaca, fayanzuru ila hasanatihi, lalu dibaca pula senarai pahalanya. Jadi tuan-tuan, dalam akidah sunnah wal jamaah, bila kita terima saja kita amalan nanti, mula-mula kita akan membaca senarai dosa, kemudian barulah senarai pahala. Kullama marra bihasanatin raja'a launuhu, tiap kali dia lalu satu pahala yang dibuat tu, kembali mukanya jadi cerah. Jadi kalau dosanya ada 1000, pahalanya ada 10, cerah tak muka dia akhir sekali? Tak, kekal kelabu. Tahulah orang sekelilingnya, dan dia yang dia itu ahli neraka. Masa ini dia kata, Rabbana abasarna wa sami'na, ya Allah, kami dah tengok dah catatan amalan kami di kitab amalan kami ini, dan kami dah nampak depan itu api neraka, dan kami telah dengar bunyi api yang besar itu. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami hidup balik ke dunia. Untuk kami tak nak tengok bola dah, tak nak tengok gusti dah, tak benarkan anak dan cucu kami tengok drama-drama dah. Kami hanya nak ambil wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat, membaca Quran selama-lamanya. Baru dia nak mohon. Sebab masa tu dia dah tahu mukanya kelabu ataupun hitam legam tadi. Tapi dia dah tahu benar kan? Tak faedah kan? Baik tuan-tuan, itulah nasib kita nanti. Bagi orang yang pahalanya banyak, ada 1000 dosa, ada 1001 pahala, lebih satu. Setelah dibaca pahalanya tu, maka Allah akan perintahkan balik untuk baca dosa dia. Bagi yang dosa banyak, stop situ je, dah neraka. Bagi yang pahalanya lebih, maka Allah perintahkan balik untuk tengok balik, Iqra', baca balik senarai dosa kau. Maka orang yang akan tengok balik senarai dosanya, fa'idan qad buddilat hasanat, tiba-tiba didapati, dia nak baca senarai dosa, didapati yang 1000 tadi dah ditukar jadi pahala.
Masa tu dia terlalu gembira, lalu dia pun, kita dah baca kat masjid tadi tu, dia tunjuk-tunjuklah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kalau orang diberikan kitab daripada sebelah kanan, dia akan kata pada orang sekelilingnya, "Hei kamu, tengok ini buku kitab amalan aku." Dia akan tunjuk-tunjuk. Sahabat tanya, Rasulullah, kenapa dia tunjuk-tunjuk? Lalu Rasulullah SAW jawab, li'anna fihi hasanatun mahdah, kerana dalam kitab amalannya semua pahala. Sahabat-sahabat tanya lagi, fa'aina sayi'atuhu, mana pergi dosanya? Rasulullah SAW jawab, qad buddilan hasanat, sesungguhnya dosanya telah ditukar menjadi pahala. Itulah untung dia tuan-tuan orang yang pahala lebih. Dia ada dosa, bukan tak ada. Banyak dia tuan, 1000 dosa ni, 1001 pahala, satu yang lebih. So if reporter come to you and ask you what your vision for New Year, you just tell her, yang pakai surajin pakai t-shirt tu, very simple answer. Before I pass away, I will make sure my reward more than my punishment. It's only enough. Tanya dia, are you understand? Tanya dia yang pakai surajin, pakai t-shirt ketat, biar jatuh dia punya mikrofon yang dia pegang. Dia interview kita, dia pegang mikrofon tu kan, jawab macam tu. Before I pass away, I will make sure my reward more than punishment. Itu je tuan-tuan, vision hidup kat dunia. Itu saya sebut dengan anak-anak. Jangan nak fikir benda-benda yang remeh-temeh. Nak guna kereta besar, rumah besar, melaut, makan sedap lagi tak fikir. Kalau ada datang, kita sambut, jangan tolak. Tapi pastikan sebelum mati itu pahala kita banyak. Itu je. Macam mana pahala banyak? Sebaik-baik orang ialah orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah sebaik-baik manusia. Dia bukan yang buka sidak tengah padang tu, bersyair tu, lepas tu sujud pula kat kaki orang kan, tak. Dia tak banyak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Itulah yang Ustaz pegang. So, kalau orang jemput ceramah, Ustaz tolong cerita sikit step by step naik ke langit, Ustaz kata bye-bye, jemput Ustaz lain. Kalau Ustaz cerita sikit surah Isra, ajum. Kalau ceramah Isra naik langsung lah. Baik dan akhir sekali tengok situ. Moga-moga kita di kalangan orang yang banyak pahala lah supaya nanti ada 3 pusingan. Satu baca dosa, baca pahala, kita diperintah semula untuk baca dosa. Bila diperintah balik baca dosa ni, proses tukar pahala tu dijelas oleh hadis lain. Tuan-tuan tahu tak hadis dia? Kullama marra bisayyatin, tiap kali dia lalu satu dosa semula tadi, maka qala lahu rabbuhu, Tuhannya akan bertanya kepada dia, a anta fa'alta hadha, engkau ke yang buat dosa ni kat dunia dulu? Allah buat confirmation. Qala, hamba ni akan jawab, bala ya Rabb, ya wahai Tuhan, aku yang buat dulu. Betul, aku yang buat dulu. Qala, Allah pun berkata kepada dia, qad satartuha laka fid dunya wal yawma qad ghafartu laka. Hei si fulan, moga-moga Hasnan lah tu. Hei Hasnan, dulu kat dunia aku dah tutup perbuatan dosa kau ni, orang tak tahu. Maka sekarang sebenarnya aku dah ampunkan. Siapa dapat ni, selesai masalah Ustaz. Walaupun kat dunia hanya duduk dalam rumah kotak kayu yang dikutip plywood di tempat-tempat. Selesai Ustaz. Allah kata, hei Hasnan, kat dunia dulu kau buat dosa ni, aku dah tutup, orang tak tahu. Tuan-tuan mana tahu apa Ustaz buat Allah dah tutup. Dan hari ini sebenarnya aku dah ampunkan pun. Itulah yang kita tagih tuan-tuan tiap kali lepas salat tu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Akhir sekali, wal afwa indal hisab. Itu dia. Wal afwa tu, ya Allah kami memohon ampun. Inda tu ketika hisab tu, ketika baca kitab-kitab amalan kita. Itu doa kita. Ya Allah, mudahkan aku melalui sakaratul maut, selamat kami daripada api neraka, dan kunci untuk selamat daripada api neraka ialah ampun Allah waktu hisab.
Jadi tuan-tuan aminkan eloklah kalau imam-imam baca doa tu, janganlah sambil letak atas lutut baca doa yang dia ugi. Baik tuan-tuan akhir sekali Allah SWT pun bagilah pilihan kepada kita. Yang ni lah tuan-tuan kena sahut malam ni. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Man ihtada, siapa yang ikut jalan hidayah, usaha ikut jalan hidayah, tunaikan yang wajib, buat yang sunat, tinggal yang haram, tinggal yang makruh. Itu maksud man ihtada. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Chua Swee Lek, Lim Guang Eng, maksud man ihtada ialah siapa yang pilih masuk Islam. Itu makna kepada mereka. Lim Kit Siang semua tu makna man ihtada ialah kalau kamu pilih masuk Islam. Tapi kalau orang yang masuk Islam, maksud man ihtada ialah siapa yang ikut jalan hidayah, buat wajib, buat sunat, tinggal haram, tinggal makruh. Fa innama yahtadi li nafsi. Dia menghasilkan kebaikan bagi siapa? Bagi diri sendiri. Wa man dhalla, siapa yang pilih tinggalkan yang wajib, tajwid, ilmu fardhu ain tinggalkan. Yang sunat-sunat, puasa-puasa sunat, Rajab Syaban tinggalkan. Sebaliknya, yang haram masih lagi menyala dalam rumah, sekalipun Rajab Syaban, Rajab dah nak habis, Syaban dah datang. Yang sunat-sunat buat tak tahu je. Fa innama yadillu 'alaiha. Sesungguhnya dia menyesat, membinasakan diri mereka sendiri. Itu Allah sebut Lalu Allah kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah boleh memikul orang lain yang buat dosa, nak pikul dosa orang lain tak boleh. Mari sini kita berkumpul ni, kita tengok ni artis asing menyanyi kat padang ni, untuk kita wujudkan perpaduan di kalangan kita. Semua dosanya saya yang tanggung, kata pemimpin ni untuk ajak sama-sama tengok konsert ni, konsert perpaduan ni. Jadi ramailah orang Melayu datang untuk bersatu padu tengok konsert, untuk belajar Quran tak pernah. Siapa tanggung dosa dia? Orang yang pergi tu, sampai tak salat isyak tu, siapa tanggung dosa dia? Tak ada siapa, diri sendiri lah tanggung. Orang yang menganjur tu, tanggunglah dosa menganjur pula. Yang pasal teranjang sampai mati budak-budak perempuan ke Bukit Jalil tu, siapa menganjur tu, tanggunglah dosa dia. Tapi budak perempuan yang datang tu, makan dadah, hisap arak macam-macam tu, sampai mati tu, tanggung dosa sendiri lah. Tak ada siapa menanggung dosa lain. Nabi, budak kecil ni siapa tanggung dosa ni? Budak kecil ni yang dia duduk melangkah depan orang solat, anak siapa tadi tuan-tuan? Bukan kecil, dah besar ni. Depan kami belakang tadi, mana anak yang sebelah solat-solat sebelah ustaz tadi? Zoom, habis sampai pom dia melangkah. Sama tinggi dengan ustaz budak tu. Ayah tak bisik ke kat telinga anak-anak jangan langkah depan solat kalau nak jalan tunggu dulu bagi orang solat Kalau tak bisik kat telinga anak-anak tu, jangan harap dia sedar sendiri. Budak-budak ni dia nak enjoy kan. Tapi tuan-tuan jangan sekat dia datang surau, ajak lagi kan. Kita betulkan dia. Jangan halang dia datang surau. Jom ajak lagi. Baik. Jadi tak ada siapa tanggung dosa. Kalau budak sebelum akil balik, jangan jawab bapak tanggung dosa. Sebab belum akil balik, budak tak ada dosa, tak ada siapa tanggung. Dia buat perangai apa baik, dia tak ada dosa. Yang bapak dia berdosa kerana tak larang. Perbuatan bapak dia tak larang tu dosa. Anak-anak kita tengok Korea, tengok Indonesia, tengok putih bercium Hindustan semua tu kan. Bila ayah biarkan je, maka ayah ni tanggung dosa 2 jam tu kerana tak larang. Bukan dosa budak tu nengok tu kita takut. Jadi banyak tak dosa? Banyak tak dosa ni? Sobat banyak insyaAllah. Sebab tu Ustaz suka pastikan dia baca Quran. Sebab dengan mata dia kadang-kadang tengok benda tak elok ni kan. Bila baca Quran ni, moga Allah ampunkan dosa mata tu. Bila mata ni tengok huruf Quran ni, itu yang asik. Mulut Ustaz ni Quran je, tak, dia lain tak ada.
SPM matematik belajar pergi tuition tak pernah. Pernah ke suruh pergi tuition? Tak pernah. Halang pergi tuition ada? Adanya nak Ustaz. Halang pergi tuition ada? Suruh tak ada. Kalau tak dapat SPM pun dia sendiri yang jawab. Dia kata Bill Gates tu tak ada sarjana muda pun dia kata. Yang kerja dengan dia semuanya sarjana muda. Kalau cerita nak kaya-kaya lah kan. Siapa yang Microsoft? Bill Gates. Kalau yang Facebook? Ada sarjana muda? Ada tuan-tuan. Yang kerja dengan dia? Ramai sarjana muda kan? Tak risau kan? Boleh tanya anak satu. Dia nak pergi tuition, Ustaz tak pergi tuition. Kan? Baca Quran dengan bapa lagi bagus. Baik Wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak sekali-kali akan menyeksa, mengazab satu-satu bangsa hatta sehinggalah nab'atha, kami utuskan rasulah, perutusan memberi amaran. Sebab itu tuan-tuan, negara kita dulu, masa makcik-makcik kita dulu, makcik dan kakak ya, makcik-makcik kita dulu pakai kemban, tak ada seksaan Allah Ta'ala. Dijempul sampai Seremban tu dulu padi. Tu cerita dia. Kalau orang Sembilan lah, daripada Jempul Bahau tu sampai ke Bukit Putus tu dulu padi. Tak padahal perparitan masa tu tak elok. Ada anak matahari ni mengalirkan air. Tak padahal masa tu kemban, banyak dosa tu. Ingat dulu orang tak ada terjemahan Quran. Nak nunggu di surau masjid kampung dulu kuliah maghrib 3 bulan sekali je. Kuliah subuh ada tak? Tak ada. Jadi peringatan Rasul